Assalamualaikum dan salam sejahtera kepada semua penonton dunia hari ini. Terima kasih kerana sudi setia bersama kami dalam rancangan dunia hari ini. Seperti biasa, kita dalam rancangan ini kita akan mengupaskan dengan lebih lanjut mengenai isu-isu global, isu-isu semasa yang berlaku di dalam Malaysia dan juga di luar Malaysia. Kita mempunyai dua tajuk yang akan dibincangkan dalam rancangan pada kali ini. Sebelum itu, saya memperkenalkan diri saya. Saya Saudi bin Abdullah selaku moderator bagi rancangan pada kali ini. Bagi isu semasa yang kita akan membincangkan, pertamanya kita akan membincangkan mengenai isu Rohingya yang berada di Myanmar. Dan keduanya kita akan membincangkan mengenai isu developed country, D8, peranan dan juga sebagainya. Untuk isu pertama iaitu mengenai isu Rohingya. Isu Rohingya ni kalau kita lihat adalah satu masalah yang besar bagi negara-negara, terutamanya bagi negara yang berada di ASEAN, di mana apabila isu Rohingya, krisis Rohingya yang berlaku di Myanmar menyebabkan penduduk rakyat Rohingya tersebut tidak diiktiraf sebagai warga negara dan dibuang daripada negara tersebut. Hal ini menyebabkan mereka datang ke negara jiran seperti Malaysia, Indonesia, Bangladesh dan sebagainya secara haram. Jadi untuk mengupaskan lebih lanjut kalau mengenai isu tersebut, sila saksikan video yang telah kami sediakan. Terima kasih kepada penonton yang masih setia dalam rancangan dunia hari ini. Baik, untuk kita mengupas dengan lebih lanjut mengenai isu Rohingya ini, kita akan bersama dengan Yang Berhormat Puan Nur Izra Zulaikha selaku Menteri Sumber Manusia yang menjadi wakil kepada Perdana Menteri dalam persidangan OIC yang berlaku pada sebelum ini. Halo, Assalamualaikum Puan. Okey, baik Puan. Satu soalan pertama pada saya, apakah peranan yang dimainkan oleh Malaysia as negara ahli dalam OIC mengenai isu Rohingya? Silakan Puan. Malaysia berperanan sebagai sebuah negara Islam yang memperjuangkan nasib saudara Islam di seluruh dunia, termasuklah isu etnik Rohingya yang bertindas di negara asal mereka. Malaysia telah menggesa OIC untuk mengetengahkan isu berkaitan etnik Rohingya, bukan sahaja berkaitan permasalahan yang timbul iaitu isu pelarian, akan tetapi Malaysia juga menekankan isu hak asasi manusia itu sendiri. Malaysia ingin negara ahli OIC bersama-sama menghulurkan bantuan kemanusiaan kepada etnik Rohingya, khususnya pertempatan perlindungan, keperluan asas dan bantuan kecemasan supaya kelangsungan hidup mereka terjamin. Selain itu, Malaysia juga berperanan sebagai wakil pendamai antara etnik Rohingya dan Burma ini. Malaysia telah mengusulkan cadangan yang terbaik untuk kedua etnik ini supaya perdamaian dapat dicapai. Malaysia juga cuba meyakinkan etnik-etnik Rohingya untuk pulang ke negara asal mereka dengan membentuk kumpulan pakar bebas. Malaysia juga telah menjemput Duta Myanmar untuk membincangkan isu keganasan terhadap etnik Rohingya dan seterusnya mencari jalan penyelesaian. Malaysia turut berperanan dengan menuntut janji Suki bahawa krisis ini akan ditangani serta memberi status kerakyatan kepada etnik Rohingya serta menyediakan bantuan kepada penduduk yang kehilangan pertempatan. Malaysia turut menggesa kerajaan junta Myanmar untuk memberikan akses supaya misi kemanusiaan dapat dijalankan di Rakhine. Terima kasih. Sungguh jelas penjelasan daripada Puan Nur Izra Zulaikha. Soalan kedua iaitu mengenai melalui peranan yang dimainkan oleh Malaysia, apakah kejayaan yang kita capai dalam menangani isu Rohingya tersebut? Silakan. Kejayaan yang dicapai oleh Malaysia sebagai wakil OIC kurang memandangkan pihak kerajaan yang tidak memberi kerjasama yang baik untuk mengenai isu ini. Tetapi terdapat beberapa kejayaan yang berjaya dicapai oleh Malaysia, antaranya ialah seruan Malaysia untuk negara ahli OIC memberikan bantuan kemanusiaan kepada etnik Rohingya disambut baik untuk bersama-sama mengambil langkah proaktif dalam membantu etnik Rohingya yang berada di sepanjang Myanmar, Bangladesh.
Selain itu, kejayaan lain yang dicapai oleh Malaysia adalah akses untuk menghantar bantuan kemanusiaan di Rakhine diperoleh apabila Myanmar mengadakan genjatan senjata selama 4 bulan. Oleh itu, bantuan dapat diberikan dalam tempoh berkenaan walaupun hanya bersifat sementara. Akhir kata, saya ingin menyuarakan pendapat saya berkaitan isu etnik Rohingya ini. Kedamaian tidak akan dapat dicapai sekiranya tiada tindakan undang-undang yang dikenakan ke atas kerajaan Myanmar dengan campur tangan ASEAN ataupun pihak PBB, kerana Malaysia tidak mempunyai kuasa atau hak untuk mendakwa kerajaan Myanmar, manakala kerajaan Myanmar enggan memberikan kerjasama dalam usaha perdamaian. Hanya tindakan undang-undang yang dapat menghentikan pergolakan yang berlaku. Ianya adalah bergantung kepada kuasa-kuasa besar seperti Amerika Syarikat, UK, Perancis, China dan Rusia. Sekian, itu sahaja perkongsian saya pada hari ini. Terima kasih kepada pengacara yang sudi menjemput saya untuk sesi kali ini. Baik, terima kasih Puan. Begitu banyak penjelasan yang diberikan oleh Yang Berhormat Puan Nur Izra Zulaikha tadi mengenai isu Rohingya yang berlaku sekarang ini. Kemudian kita beralih kepada isu yang kedua, iaitu isu Developed Aid Country. Developed Aid Country adalah satu pertubuhan yang negara-negara yang sedang membangun, iaitu seperti negara Malaysia, Iran, Pakistan, Turki dan sebagainya, dalam membentuk sebuah negara yang maju bersama-sama. Jadi sila saksikan video yang kami sediakan. 8 Muslim participants of the conference: Bangladesh, Egypt, Indonesia, Iran, Malaysia, Nigeria, Pakistan, and Turkey have come together around this idea. The little spark was about to turn into a strong and warming fire. A year later, the Organization for Economic Cooperation, known as D8, was founded on June 15, 1997. Peace instead of war. Dialogue instead of conflict, cooperation instead of exploitation, justice instead of double standards, equality instead of discrimination, democracy instead of oppression should have prevailed ever after. When these principles, each symbolized with the star in the D8 logo today. Terima kasih kepada penonton setia Dunia Hari Ini kerana masih bersama kami dalam rancangan pada hari ini. Kita ada seorang tetamu, iaitu Datuk Yang Berhormat Datuk Mustaqim bin Abdul Qahar selaku Menteri Luar Negara, untuk kita membincangkan hal ini. Hello, Assalamualaikum Datuk. Datuk dapat dengar Datuk? Okey Datuk, saya ada beberapa soalan, iaitu pertama, apakah itu D8 dan peranannya kepada negara-negara anggota? Silakan Datuk. Terima kasih kepada soalan tersebut. Apa itu D8? D8 ialah Developing Economic Cooperation, yang mana ia terdiri daripada 8 buah negara anggota membangun, iaitu Malaysia, Indonesia, Iran, Mesir, Turki, Pakistan, Nigeria dan juga Bangladesh. Negara-negara ini menubuhkan D8 kerana mereka sukar untuk bersaing dengan negara maju dari segi pasaran perdagangan, yang mana negara maju ini sukar untuk menembusi pasaran mereka disebabkan trade barrier, iaitu salah satunya adalah tarif yang terlalu tinggi, yang mana perkara ini adalah sukar bagi negara yang baru untuk memperluaskan pasaran mereka ke yang lebih luas lah. Jadi 8 negara ini merupakan D8 bagi menyumbang ataupun mengeluarkan idea bagaimana untuk mereka memperluaskan pasaran perdagangan mereka ke peringkat yang lebih tinggi. Okey, soalan kedua Datuk. Pada pandangan Datuk, D8 ini adalah satu imbauan, ilusi ataupun suatu kenyataan yang berjaya dicapai oleh Malaysia? D8 bagi saya bukan sekadar imbauan ataupun bayangan saja. Kerana kita dapat melihat kehadiran Malaysia dalam pelbagai persidangan antarabangsa, contohnya PBB
OIC dan juga ASEAN, yang mana Malaysia memainkan peranan yang sangat signifikan dan juga menjadi pemangkin bagi negara-negara lain dalam menyumbangkan idea, terutamanya dalam sektor ekonomi dunia. Selain itu, Malaysia banyak membuktikan bahawa kehadirannya dalam pelbagai pertubuhan dapat memberikan satu sumbangan yang bermakna dalam pertubuhan tersebut. Contohnya, kita boleh ambil dalam OIC, yang mana Malaysia memberikan satu komitmen yang sangat penting dalam menjaga hak asasi manusia, terutamanya di Rohingya. Okey, saya ada satu soalan terakhir kepada Datuk. Seperti yang Datuk cakap, Malaysia merupakan negara anggota bagi D8. Jadi, bagaimanakah Malaysia menentukan hala tuju dalam Develop 8 itu sendiri? Okay, baru-baru ini Malaysia telah mengadakan satu sidang kemuncak D8 yang ke-10, yang mana ianya diadakan secara atas talian akibat penularan wabak COVID-19 ini. Okay, dalam sidang kemuncak tersebut, Perdana Menteri Malaysia telah mengemukakan 3 sektor utama pelaburan belia D8, yang mana ianya adalah memperkasakan pendidikan atas talian, seterusnya adalah inovasi dagangan digital, dan juga menggalakkan rentas sepadan dengan selamat. Okay. Hal ini bersesuaian dengan keadaan ataupun isu semasa, yang mana kita dapat lihat sekarang belia bergelut dengan sektor ekonomi mereka, yang mana banyak sektor pekerjaan yang telah terjejas akibat wabak COVID-19 ini. Dalam sektor pendidikan, Malaysia telah mengemukakan peruntukan sebanyak RM52.47 bilion bagi meningkatkan prasarana teknologi dan pendigitalan, bagi meningkatkan akses digital kepada belia D8 ini. Okay. Selain itu, Malaysia telah berkongsi pengalaman dalam menghadapi wabak COVID-19 ini dalam sektor kesihatan, khususnya Malaysia berkongsi tentang kepakaran kepada negara-negara lain. Hal ini telah membuka pandangan negara-negara lain untuk menitikberatkan keperluan dalam sektor kesihatan. Okey, seterusnya, bagi melonjakkan ekonomi D8, Malaysia telah mengemukakan satu inisiatif kepada negara lain untuk membuka satu koridor pelancong kepada pelancong perniagaan dan pelaburan, iaitu merupakan satu sistem sokongan keselamatan kepada mereka. Okey, itu saja. Okey, terima kasih kepada tetamu kita, iaitu yang berhormat Datuk Mustaqim bin Abdul Qahar. Begitu banyak penerangan dan penjelasan mengenai Develop 8. Kita boleh lihat peranan dan juga hala tuju yang dibawa dalam Malaysia selaku anggota D8. Rancangan kita sudah sampai ke penghujungnya. Terima kasih kepada penonton setia Dunia Hari Ini. Jangan lupa kita saksikan Dunia Hari Ini dalam episod akan datang, dan pada waktu yang sama dan masa yang sama. Sekian daripada saya mohon maaf sekiranya ada kesilapan dan kekhilafan daripada saya. Saya Saudi bin Abdullah mengundurkan diri dengan kataan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Terima kasih kepada penonton setia Dunia Hari Ini.